Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Dapat lagi kita bersama, dapat lagi kita bersiaran langsung dalam slot bacaan hadis, insyaAllah. Okay, ahlan wa sahlan, selamat datang yang dah hadir, insyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fuzaya, Kak Nasura, Kak Norisha. Okay, Kak Noraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, insyaAllah. Okay, ahlan wa sahlan, selamat datang yang dah hadir, insyaAllah. Okay, kita hari ini nak baca satu lagi kisah tentang para sahabat, insyaAllah. Story time. Okay, ahlan wa sahlan yang dah hadir. Okay, yang dah hadir seperti biasa boleh tolong, boleh bantu saya sharekan live ini, supaya kita boleh ajak ramai-ramai orang untuk dengar, untuk baca hadis bersama-sama, insyaAllah. Okay, yang dah share, saya ucapkan terima kasih terbaik. Okay, tahniah saya ucapkan yang dah share. Yang belum share, jangan lupa tekan button share laju-laju. Okay. Okay, ahlan wa sahlan yang dah hadir. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang dah hadir. InsyaAllah hari ni kita nak baca satu lagi kisah para sahabat. Okay, moga-moga dengan kisah-kisah yang kita dah baca, dengan kisah-kisah para sahabat ini, kita dapat ambil beberapa pengajaran daripadanya, insyaAllah. Okay, moga-moga kita dapat beramal dengannya. Moga-moga setiap hari kita dapat memperbaiki diri, insyaAllah. Okay, saya ucapkan selamat tengah hari. Okay, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu, selamat bercuti, insyaAllah. Moga-moga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Okay, saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan sihat. Semoga sentiasa di bawah lindungan Allah. Moga Allah pelihara kita dari segala kemungkaran, daripada segala kecelakaan, insyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang memberi salam, yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang. Okay, jangan lupa tekan button share. Kita nak sebarkan kebaikan, nak ajak ramai orang untuk dengar kisah para sahabat hari ini, insyaAllah. Okay, mana yang ada buku, buku kitab Fadilat Amal, boleh buka muka surat 34. Okay, muka surat 34, insyaAllah. Okay, yang dah share, terima kasih. Okay, jom kita tengok tajuk hari ini. Tajuk hari ini nampak simple, tapi insyaAllah pengisian dia sangat mendalam. Okay, tajuk kita Nasihat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okay, tajuk kita Nasihat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Okay, apakah nasihat dia? Kan? Okay, kejap lagi kita akan baca kisah dia. Kita nak tengok Sayyidina Abdullah ni apa nasihat ni, kan? InsyaAllah moga-moga dengan nasihat Sayyidina Abdullah ni kita dapat beramal dengan nasihat dia, insyaAllah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang memberi salam. Okay, ahlan wa sahlan, selamat datang, insyaAllah. Betul, kita baca hadis, kita ni mendengar bacaan hadis ini niat kerana Allah Ta'ala, insyaAllah. Okay, kita baca hadis tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Okay, jom kita nak baca satu kisah hari ini, insyaAllah. Okay, Hadrat Wahab bin Munabbih. Okay, Hadrat Wahab bin Munabbih berkata, pada suatu ketika, pada suatu ketika
setelah penglihatan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hilang, saya telah membawa beliau ke Masjidil Haram. Okey. Amin, amin insya-Allah Kak Hafizatul. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat insya-Allah. Okey. Okey, Hadrat Wahab bin Munabbih ni dia berkata, ada satu hari, okey, Sayyidina Abdullah ni dia telah hilang penglihatan dia. Maksudnya satu hari Sayyidina Abdullah ni telah buta. Okey. Kemudian Wahab bin Munabbih dia bawa Sayyidina Abdullah ni ke Masjidil Haram. Okay, dia bawa Sayyidina Abdullah ni ke Masjidil Haram. Kemudian apa jadi? Okay. Setelah tiba di sana, setibanya di sana, kedengaran suara satu kumpulan orang sedang bergaduh. Sampai-sampai je dekat Masjidil Haram, tiba-tiba mereka dengar, ada satu kumpulan ni suara bergaduh ni. Gaduh. Sayyidina Abdullah dan Wahab bin Munabbih ni sampai je di Masjidil Haram, tiba-tiba dengar satu kumpulan sedang bergaduh. Apa mereka buat? Beliau berkata, beliau ini siapa? Beliau ini Sayyidina Abdullah lah. Beliau berkata, bawalah aku ke tempat kumpulan itu. Sayyidina Abdullah ni minta Wahab bin Munabbih ni tadi bawa dia dekat tempat orang yang tengah bergaduh tadi tu. Bawalah aku ke tempat kumpulan itu. Sayyidina Abdullah nak buat apa kan? Jom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam insya-Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Dalam slot bacaan hadis insya-Allah kita nak baca satu kisah tentang para sahabat yang mana iaitu nasihat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kita nak tengok apa nasihat Sayyidina Abbas ni. Sayyidina Abdullah ni insya-Allah. Jom kita sambung. Kemudian saya telah membawa beliau ke situ. Wahab bin Munabbih ni pun membawa Sayyidina Abdullah ke tempat orang bergaduh tadi. Apabila tiba di sana, beliau memberi salam. Apabila sampai je kat tempat geng-geng gaduh tadi, Sayyidina Abdullah ni pun bagi salam. Mereka telah mempersilakan beliau duduk. Sekumpulan geng tadi, sekumpulan orang tadi, diorang persilakan Sayyidina Abdullah ni duduk. Tetapi beliau enggan. Sayyidina Abdullah ni tak nak duduk. Kemudian beliau enggan dan berkata, tidakkah kamu mengetahui tentang kumpulan hamba Allah yang istimewa? Sayyidina Abdullah ni tanya dekat mereka, tak tahu ke ada sekumpulan hamba Allah yang istimewa? Kemudian sifat takutkan Allah telah menyebabkan mereka berdiam diri. Sayyidina Abdullah ni tanya mereka, tahu tak ada satu kumpulan hamba Allah ni yang istimewa. Sifat diorang takutkan Allah sehingga mereka ini berdiam diri. Sangat takut kepada Allah sehingga mereka ni berdiam diri. Sedangkan mereka itu bukanlah bodoh dan tidak juga bisu. Bahkan mereka lah orang yang fasih, pandai, pandai berkata-kata dan bijak. Namun demikian, kerana ingatan kepada Allah menguasai akal mereka,
hati-hati mereka menjadi lembut. Okey, dan lidah mereka menjadi keluh. Okey. Saidina Abdullah ni pun cerita. Tahu tak, ada satu kumpulan hamba Allah ni sangat istimewa. Okey. Sifat takutkan kepada Allah mereka tu sangat kuat. Sampaikan mereka ni berdiam diri. Padahal mereka tak bisu. Padahal mereka fasih berkata-kata. Bahkan mereka ini bijak. Tapi disebabkan ingatan mereka kepada Allah menguasai diri mereka, menguasai akal, sehingga mereka menjadi lembut. Lidah mereka menjadi keluh. Okey. Apabila mereka telah tetap teguh dalam keadaan itu, mereka akan bersegera ke arah kebaikan. Okey, bila hati dah jadi takut, ingatkan kepada Allah kan. Hati jadi lembut, takutlah nak melakukan kemungkaran. Kemudian mereka terus bersegera untuk melakukan ke arah kebaikan. Kemanakah kamu telah terpesong daripada jalan mereka? Okey. Kemudian Hadrat Wahab berkata, selepas peristiwa itu, aku tidak lagi melihat orang berkumpul di situ walaupun 2 orang. Okey. Jadi lepas je Saidina Abdullah cerita tadi, keadaan yang sangat sangat takutkan Allah, ingatkan Allah, sehingga mereka jadi takut. Okey, mereka jadi takut. Bila dah jadi takut, hati mereka pun lembut. Jadi lidah tu jadi keluh, nak cakap pun tak terkata. Okey, jadi mereka terus segera melakukan kebaikan. Okey, lepas je dari peristiwa itu, tak ada seorang pun. Okey, dia tak tengok seorang pun berkumpul dekat situ walaupun 2 orang. Kenapa dia kata 2 orang? Sebab kalau seorang, tak jadilah berkumpul. Okey, kalau seorang je lah. Sebab tu dia kata 2 orang. Okey, kalau 2 orang tu dikira berkumpul. Tetapi Hadrat Wahab ni kata tak nampak pun orang berkumpul walaupun 2 orang. Okey, jom kita masuk kepada keterangan tentang kisah ini. Sebenarnya dia nak sampaikan tentang apa? Okey, ahlan wa sahlan. Selamat datang yang dah hadir. Saya ucapkan insya-Allah. Okey, jom kita tengok keterangan dia. Ketakutan Saidina Abdullah bin Abbas kepada Allah begitu hebat. Begitu hebat sekali sehingga air mata yang sentiasa mengalir di wajahnya meninggalkan kesan aliran yang kekal. Okey, Saidina Abdullah ni sifat yang takutkan kepada Allah ni sangat hebat. Sebab apa? Setiap kali dia ingat kepada Allah, air mata dia sentiasa mengalir dekat wajah tu. Sampaikan aliran air mata tu kekal. Kan? Selalu sangat menangis apabila ingat kepada Allah, sampaikan nampak kesan dekat muka tu kan, straight je kesan kekal aliran tu. Okey, dalam kisah di atas, okey, dalam kisah yang kita baca tadi, Saidina Abdullah bin Abbas telah memberi satu petua yang mudah. Okey, satu petua, satu tips. Apa itu? Supaya kita dapat mengambil berat amal-amal kebaikan, iaitu dengan memikirkan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, setelah itu semua jenis
amal baik akan menjadi mudah. Dan amal itu pasti akan penuh dengan keikhlasan. Apalah susahnya kan untuk melapangkan sedikit masa daripada 24 jam sehari semalam untuk merenungkan perkara ini. Okey. Itulah nasihat Saidina Abdullah. Okey, dia bagi satu tips mudah macam mana kita nak melakukan kebaikan. Andai kata hati ni berat nak melakukan kebaikan kan, satu hari tu rasa malas sangat nak buat kebaikan, kita ingat Allah. Kita ingat kebesaran Allah, kita ingat apa kehebatan Allah, insya-Allah nanti cepat-cepat kita akan melakukan kebaikan dan amal yang kita buat tu akan menjadi mudah. Bila amal kita buat tu dah menjadi mudah, kita buat dengan penuh keikhlasan. Bukan atas dasar terpaksa. Kan? Kalau rasa marah, rasa nak marah je orang. Okay, rasa hati ni rasa nak marah, ingat Allah. Okey, terus ingat kepada Allah. InsyaAllah hati tu tenang, hati tu reda je. Okey. Nak buat kebaikan kan, rasa macam malas lah kan. Okey. Terus ingat. Ingat kebesaran Allah, ingat kehebatan Allah kan. Allah bagi kita rezeki setiap hari. Takkanlah kita dalam masa 24 jam tak nak buat kebaikan. Kan? Jadi kita ingat kepada Allah, insya-Allah amalan yang kita nak buat tu nanti akan menjadi mudah. Bila menjadi mudah, segala amalan yang kita buat itu dengan penuh keikhlasan, insya-Allah. Okey, moga-moga Allah permudahkan segalanya. Moga-moga Allah tetap teguhkan iman kita kan. Moga-moga Allah pegang hati kita untuk melakukan kebaikan, insya-Allah. Okey, jadi itu adalah nasihat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Okey, salah seorang sahabat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, jadi itulah sahaja kisah kita dalam slot bacaan hadis, insya-Allah. Okey, terima kasih dan terbaik mana yang dah hadir dalam slot bacaan hadis petang tengah hari ini. Okey, sebelum masuk waktu zuhur, insya-Allah. Okey, saya ucapkan juga mana yang dah share. Okey, yang dah share, terima kasih saya ucapkan, insya-Allah. Okey, yang komen, yang bagi like, yang bagi love, insya-Allah. Moga-moga kita semua dapat beramal dengan kisah hari ini, insya-Allah. Okey? Okey, insya-Allah moga-moga kita dapat berjumpa lagi dalam slot bacaan hadis yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih yang dah hadir, yang luangkan masa. Okey, luangkan masa dalam lebih kurang setengah jam bersama-sama hari ini dalam bacaan slot bacaan hadis, insya-Allah. Moga kita dapat berjumpa lagi. Okey. Okey, alhamdulillah terbaik, insya-Allah. Jadi saya undur diri dahulu dan saya ucapkan selamat tengah hari. Okey, salam zuhur. Nak masuk waktu zuhur. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.